A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ni kita dapat sama-sama menyambung kembali tadabbur surah kita, iaitu surah Al-Bayyinah. Ini kita masuk ayat yang kelima. Ini panjang sikit lah. Kena lebih perhatian sikit. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Baik, di ayat yang ke-5 seterusnya menjelaskan tentang perintah. Di sini ada perintah dengan Allah memulakan dengan nafi. Mana nafi, jadi juga kita terjemah. Wa ma umiru. Wa ma dan ma umiru illa. Jadi kalau jumpa macam ni kan. Yang ni dah kena ada kemahiran lah sikit. Kena, apa orang kata, bila baca Quran, kita kena luas. Dan kita kena cekap, lihat tanda-tanda kat Quran. Antaranya, bila jumpa ma, ni, depannya ada illa kan. Ini nafi dan isbat ni. Ma ni jadi maknanya tidak. Ma ni macam mana dia la. Ma tapi maknanya dia la. La apa makna dia? La yang ada. La tu tidak. Sama macam kita kata la ilaha illallah kan. Jadi wala umiru illa. Kalau kita tu wala ilaha illallah, sama tak? Samalah macam tu. Jadi ma ni nafi sebenarnya. Tapi dia tak boleh sebut la kat sini. Sebab dia datang ni fi'il madi. Ni fi'il madi. Fi'il madi untuk nafi dia kena pakai ma. La dia tak boleh pakai. Jadi kita terjemah apa? Dan kalau gabung dua ni, tidak. Tidaklah. Ataupun tidaklah. Umiru telah diperintahkan. Mereka. Tidaklah telah diperintahkan mereka illa melainkan. Tidaklah diperintahkan mereka melainkan. Boleh juga. Melainkan atau kecuali boleh. Dua-dua boleh. Jadi kat sini sebenarnya adalah satu Allah nak menegaskan jugalah. Allah nak menyatakan tentang kan bila sampai je kitab kat kelompok ni, sampai je para Nabi Allah utus kepada kelompok yang telah jauh tu terbesar. Lalu Nabi menyampaikan kebenaran, akhirnya apa? Berlaku perpecahan di antara manusia ni. Betul tak? Nabi sampai dekat Mekah, berlaku perpecahan tak?
Berlakulah perpecahan kan. Iaitu perpecahan di antara apa? Hak dan batil sebenarnya. Jadi berlakunya daripada dulu sahabat ada janji musuh dan sebagainya. Itulah. Sedangkan Quran datang, Nabi semua datang untuk bawa satu benda yang satu je. Apa dia? Nak suruh buat apa? Nak datang perintah ni. Untuk apa? Illa liya budu supaya yang budu apa? Mereka menyembah ke apa? Mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Maksud dia apa ni? Mentaati maksud dia. Mentaati. Allah akan Allah mentaati akan Allah. Mukhlisina. Jadi taat Allah ni semua mendakwa taat Allah. Ahli kitab dakwa dia taat Tuhan. Kan? Nasrani pun kata dia taat Tuhan dia. Musyrikin pun kata juga Kaabah ni dia dah lama jaga. Inilah agama yang dibawa nenek moyang dulu, dia kata. Dulu nenek moyang kami buat macam ni lah. Bila ajak. Cuba tengok dalam surah contohnya 5. Ni kata ahli kitab dulu. Apa ahli kitab kata dulu didakwa diri dia siapa? Surah 5 ayat yang ke Al-Maidah. Ni ahli kitab, dakwah ahli kitab tentang hubungan dia dengan Allah. Macam mana hubungan dia dengan Allah tu? Sekejap. Ayat 18. Ni dakwaan dia tengok. Okey. Dakwaan ahli kitab. Surah 5 ayat 18. Muka surat apa? Ayat dia panjang sikit. Kita nak baca bahagian atas tu sikit. Waqalat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abniya. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Okay, ni dakwaan dia satu. Dia ni orang kelas pertama. Dia kata apa? Orang Yahudi kata, kami ini anak-anak Allah. Maknanya apa? Dia sebut anak namanya apa? Tapi maksudnya orang Yahudi ni bila sebut anak tu hamba Allah lah. Tapi hamba special. Hamba biasa-biasa hamba. Tapi ni dia bukan hamba. Contoh macam Nabi dengan Zaid kan. Zaid siapa? Zaid bin Harithah siapa?
Kalau ikutkan dia siapa? Hamba lah sebenarnya. Kan? Tapi dia special tak daripada hamba-hamba lain? Dia hamba juga. Orang zaman Nabi dia biasa perhambaan tu. Kan? Jual beli hamba ni. Sebab tu Abu Bakar dia banyak antaranya merdekakan hamba. Hukum untuk ambil hamba ni, hukum dia masa tu tak ada ni lagi. Boleh. Biasa. Sebab hamba tu dia ambil dan dia merdeka daripada tempat dia dizalimi dulu. Jadi hamba tu dia ambil. Dan hamba ni diurus, diberi makan. Macam biasalah. Cuma dia tak ada hak apa-apa yang lain. Dia punya kerja dia hanyalah apa? Dijaga, dia bantu usaha tuan dia. Dan hak dia apa? Hidup sebagai manusia dengan dapat makan tu je. Hamba ni. Dia tak ada hak-hak apa-apa. Kan? Tak ada. Jadi, itu umpama dia macam tu. Jadi, Zaid tu hamba kalau ikutkan. Tapi status dia, Nabi kata dia macam anak kan. Dia jadi istimewa. Macam itulah maknanya. Dia jadi orang kesayangan Nabi pula. Jadi mereka kata kami ni anak-anak Allah. Bukan maksudnya Allah lahirkan anak ke apa dari sudut tu. Tapi sebenarnya maksudnya mereka ni special. Kan? Kalau anak ni, ibu ni anak dia dengan ni anak orang lain. Walaupun dia dua sama, macam mana pun dia ada lain sikit bias dia. Betul tak? Macam tu dia orang nak dakwa. Kami ni anak-anak Allah. Kamu sekadar hamba contohnya. Jadi dia terpilih dan bahkan dia kata wa ahibba'u, dan kami ni yang paling Allah sayang. Special, kami ni the chosen people. Itu dia orang punya dakwaan. Jadi kalau Nabi nak bawa sesuatu, nak ajak dia ikut aku, agak-agak dia nak terima tak? Kamu siapa ni? Tak? Kamu siapa? Itulah. Apa ni Quran ni apa ni? Kami dah ada kitab kami, Nabi Musa kami. Faham tak? Jadi dua-dua dakwah macam tu. Jadi ini satu dakwaan ahli kitab yang mengatakan mereka istimewa. Nabi datang bawa ni, yang ni, nak tarik ke keistimewaan dia sebenarnya. Allah nak beritahu lah, ini bukan nak tarik keistimewaan siapa-siapa pun. Ini nak ajak betulkan saja. Bukannya nak, apa ni orang kata? Nak cabut hak keistimewaan ke apa, tak ada. Sebenarnya. Itu Allah nak bagi tahulah dakwah kita ni. Satu yang ni. Apa lagi kata mereka? Cuba tengok surah 2. Dakwaan dia lagi ahli kitab ni. Ayat yang ke 111. 111. Surat berapa? Ayat 111. Jadi bila dia kata dia istimewa, lagi apa lagi? Tengok dia kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka berkata, siapa? Yahudi kata, Nasrani kata, ni ahli kitab ni kata, la yadkhulal jannah. Tak ada siapa pun yang masuk syurga. Ni semua bahan bakar je neraka. Kecuali siapa? Siapa yang beragama Yahudi ataupun yang seorang lagi kata tak ada siapa masuk syurga kecuali siapa? Nasrani. Nampak? Jadi masing-masing dakwa mereka yang paling benar dan mereka sajalah pemilik syurga Allah tu. Jadi mereka dah letakkan ketuanan ni, Allah ni hak milik eksklusif. Inilah kesesatan ahli kitab yang agama terdahulu. Akhirnya jadi macam tu. Sedangkan Allah ni Tuhan milik siapa? Semua.
Tiba-tiba ada kaum ni yang mereka jadikan agama hanya milik siapa? Jadi ini benda yang kita kena elak sikap ni. Boleh tak sikap ni berlaku pada kita? Boleh. Akhirnya begitulah agama jadi rosak. Dan agama dipandang apa ni? Macam ni. Ya, agama dipandang hinalah oleh orang-orang yang yang luar daripada agama ni lah. Jadi mereka dakwa macam ni. Dan ini semua tilka amani yuhum, ini semua ialah dakwaan kosong, angan-angan saja. Bukan benar dan tak ada dalam hujah pun. Tak ada dalam mana-mana wahyu pun turun yang menyatakan demikian. Sejak dahulu sampai sekarang. Dan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah perintah Nabi untuk jawab balas pada mereka. Kalau betul lah kamu dakwa macam ni, sepatutnya buat apa? Datang bukti, dalil, hujah kamu dari kitab mana, sumber mana, Nabi mana yang cakap macam ni? Ada tak Nabi Musa cakap? Tak ada. Ada Nabi Isa cakap? Tak ada. Ini hanya dakwaan kosong daripada mereka. Ini. Jadi sifat agama nak berhujah mesti bawa apa? Mesti bawa dalil. Dalil dari mana? Allah, dari Allah dan Rasul. Tak boleh yang lain. Itulah. Jadi mereka dulu ada, Rasul ada kitab. Mana dia? Tak boleh bawa. Tak ada pun. Jadi ni dakwaan dia seterusnya. Oleh kerana dia sangka, dia rasa mula-mula ni dia special. Akhirnya dia kata apa? Benda yang paling special apa dia? Syurga. Jadi benda yang special ni syurga, mestilah milik siapa saja? Dia saja. Kelompok yang eksklusif ni. Kemudian, oleh kerana itu, dalam surah 2 pula. Lagi. Ayat 135. 135. Tapi dia bukan ada kitab Zabur, Taurat tu kan? Ya. Tapi kenapa pula tak Ha? ada kitab itu? Yelah, sebab kitab dia bawa benda yang tak sama macam apa yang dia cakap. Sebab tu dia sorok-sorok. Bila tunjuk kitab, dia tunjuk ni. Sebab tu kalau Yahudi ni masa zaman Nabi tu, bila dia sebut hukum, kan? Bila sebut hukum, ada sahabat ni, dia ada dia punya teks dia lah dulu-dulu kan. Bila sebut hukum, dia buat apa? Dia baca hukum sini, ditutup yang situ. Ni kata ni. Tapi dia pegang macam ni. Faham? Itu dia punya style. Disembunyikan sebahagian. Ini tengok ada. Dia sorok macam tu. Memang macam tu. Dia takkan berani tunjuk yang benar sebab hakikatnya apa? Lawanan. Mereka tak boleh bawa. Bukti yang ada tapi bukti tu bercanggah dengan apa yang mereka nak bawa. Macam mana nak tunjuk? Walaupun sebenarnya memang mereka ada kitab. Faham Jadi apa mereka kata lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka kata lagi, ni dakwaan lagi seterusnya. Apa mereka kata? Jadilah kamu semua Yahudi. Orang Yahudi kata apa? Ikut kami ni di atas kebenaran. Kamilah agama yang benar. Yang satu lagi kata apa? Jadilah kamu Nasrani. Kamilah yang benar. Dua-dua ni mendakwa masing-masing benar. Dan dia kata apa? Tahtadu. Nescaya kamu berada dalam petunjuk. Tengok, yakin tak? Jadi mereka buat kerja apa ni? Mereka buat kerja apa nama dia ni? Kerja dakwah. Jadi mereka berdakwah. Mengajak orang untuk ikut mereka dengan sangkaan mendapat hidayah. Yakinnya mereka. Sedangkan terang-terang jelas mereka dalam kesesatan. Okey. Jadi kita sekarang sambung lagi. Kul. Katakanlah wahai Muhammad. Bahkan agama Ibrahim itulah yang paling lurus, yang benar. Nanti kita tengok Hanifah kat sini. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia daripada kalangan orang-orang yang musyrik. Jadi sekarang mereka ni pertama dakwa mereka special. Yang kedua, tak boleh siapa masuk syurga kecuali mereka. Syurga ni hak milik mereka ni. Dan yang ketiga, semua mesti masuk ikut jalan mereka baru dapat hidayah. Itulah dakwaan dia.
Sedangkan mereka ni menyeleweng. Siapa yang paling benar? Mereka ke kita? Kita. Jadi kalau kita paling benar, kita kena buat macam mana? Kita kena dakwah juga. Kan? Jadi orang yang disesat tapi dia yakin kesesatan tu dah yang benar, tiba-tiba beri semangat dakwah. Orang yang tak sesat dan mendakwa yakin ini kebenaran tapi tiba-tiba senyap tak dakwah pula. Terbalik kan? Apa pengajaran dia macam tu? Nampak tak? Orang ni dia sesat tapi yakin sesat ni benar dan dia semangat sampaikan kesesatan tu. Betul tak? Alangkah pelik. Orang yang dia kata kamilah yang benar dan memang ini kebenaran dan didakwa pun ia kebenaran tapi dia pula buat apa? Ya. Pelik tak? Ini satu tamparan untuk kita. Itulah yang kita. Sebab itulah Allah jawab dalam surah yang sama, cuba tengok ayat 120. 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير. Dan Yahudi dan serta Nasrani ini tidak sekali-kali akan pernah rasa berpuas hati terhadap engkau wahai Muhammad sehinggalah engkau mengikuti agama mereka. Nampak? Agama mereka. Sedangkan agama mereka ni agama hawa nafsu. Sebab itu Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah petunjuk yang sebenarnya adalah yang datang daripada Allah. Hudallah itu huwal huda. Petunjuk Allah lah petunjuk yang sebenarnya. Jadi kamu nak ikut petunjuk mereka ke petunjuk Allah? Faham tak? Jadi kita hidup sekarang ni, kita ikut petunjuk siapa? Apa maksud huwal huda ni? Petunjuk Allah ni maksud dia apa? Yang benar. Ya, yang Nabi bawa ni, Quran ni. Yang engkau dapat wahyu aku ni Allah yang bagi. Ini yang benar, yang mereka punya bukan. Jadi tegaskanlah sesungguhnya petunjuk yang datang dari Allah ni, wahyu ni, yang hari ni ada dengan kita ni, inilah kebenaran. Dan pasti sekiranya engkau mengikuti ahwa'ahum apa? Jadi ahwa'ahum ni maksudnya dinihim juga. Jadi Allah nak beritahu agama yang ada ni selain daripada agama yang dibawa Nabi, semuanya adalah agama hawa nafsu. Faham? Jadi kita kena faham satu. Agama yang benar ialah agama yang berasaskan wahyu. Sebab tu kita nak agama kita kena tengok apa? Nak faham agama kena tengok apa? Tengok wahyu. Faham? Nabi ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap dengan nafsu dia tapi dengan wahyu. Jadi agama yang benar dengan wahyu. Dan pasti jika engkau ikut agama mereka iaitu hawa nafsu mereka ni, sesudah datang ilmu ini, wahyu ni, tidak lagi Allah akan jadi pelindung dan penolong kepada kita semua. Sebab itulah
mereka dakwa mereka benar ni sebenarnya ini adalah hawa nafsu mereka. Sedangkan Nabi datang untuk membebaskan mereka daripada menjadi pengikut hawa nafsu kepada menjadi hamba siapa? Ni hamba Allah ni. Jadi sebab itulah akhirnya bila agama ni ikut hawa nafsu, dia macam-macam kesesatan berlaku. Songsang. Jadi Allah laknat mereka. Cuba tengok dalam surah 5 surah 5 ayat ni dilaknat mereka dilaknat. Ya, ahli kitab dilaknat ni. Surah 5 ayat 72. Yahudi asyik pegang mula Palestin, Lebanon, pegang Mesir apa lagi. Yalah. Tak pernah rasa puas. Mesti lah. Selagi tak ikut milah dia. Itulah hawa nafsu tu. Dia boleh buat apa saja sampai hilang kemanusiaan. Manusia ni bila dia dah dikuasai hawa nafsu, dia hilang kemanusiaan. Hawa nafsu ni macam-macam lah. Hawa nafsu agama tu lah sampai dia sanggup bunuh. Hawa nafsu dalam hari ni kan, seksual pun ada kan, macam-macam. Sampai atuk sanggup dengan cucu, macam-macam kan. Itulah bila manusia itu masuk dia. Jadi agama sebenarnya hawa nafsu kita ni kalau dibiarkan tanpa hidup dengan wahyu, akhirnya jadi apa? Jadi bawaan diri, jadi agama dia, cara hidup. Lepas tu kita tak boleh biarkan. Tak boleh biarkan. Jadi kerana hawa nafsu manusia sanggup buat apa saja sampai tengok. Kalau macam hawa nafsu dia apa? Agama dia adalah agama game. Apa dia buat? Dia boleh duduk menghadap benda tu kan? Sampai mati kat situ. Banyak kan berlaku kan? Dulu-dululah. Kita pun ada. Dia mati sebab sibuk apa? Sibuk bersukan je. Sampai mati. Tak sempat nak jadi banyak benda kan? Jadi macam itulah. Jadi itulah yang bahaya. Kemuncak dia sampai apa yang berlaku ni dalam kelompok mereka ni, sampai mereka ni menyekutukan Allah. Ya Allah sebut dalam ayat 72 tu, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Dia kata, sesungguhnya telah kafir oleh orang-orang yang mereka dakwa, mereka kata apa? Sesungguhnya Allah tu dialah Nabi Isa. Nampak tak? Allah ni siapa? Dia adalah Al-Masih Isa putera Maryam. Dan sedangkan apa dia? Nabi dia ajar lain. Wa qala al-masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Nabi Isa pula bagi tahu dia suruh buat apa? Sembahlah Allah. Sama tak macam yang Nabi ni sampaikan? Sama. Inilah dia. Jadi Nabi ni sekarang ni bagi tahu benda yang nak cabut mereka punya apa? Orang kata pegangan secara total ke ataupun nak betulkan? Nak betulkan. Tak, mereka tahu tak Allah siapa? Tahu, tapi mereka dah menyalahi faham tu. Dia kata Allah ni siapa? Jadi ini Nabi datang dengan ini. Nabi datang ni nak rebut ke harta dia ke apa ke? Nak ambil bisnes dia ke? Mana ada, Nabi Muhammad tak datang untuk tu. Hanya ni je. Betul Allah kata. Dan tidaklah mereka dan Nabi dia datang untuk bawa perintah supaya mereka ni apa? Mengabdikan diri kepada Allah mukhlisina. Dalam keadaan ikhlas. Maksudnya apa? Dalam keadaan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas apa dia?
Ikhlas. Daripada khalasa ni, ikhlas ni maknanya murni. Suci, murni ataupun bersih daripada kekotoran, bersih lah. Maksud ikhlas ni. Dalam ayat ni kita baca ni, ini fahaman, salah satu fahaman fahaman Nasrani. Samalah, fahaman Yahudi pun sama juga sebenarnya. Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan. Tapi Nasrani ni dia lebih advance lagi, dia sampai anggap Isa tu. Yang ni, yang kita baca ni, dia kata apa? Isa tu anak Tuhan ke Isa tu Tuhan? Cuba tengok betul-betul. Ayat 72 dia kata apa? Isa anak Tuhan ke Isa tu sendiri Tuhan? Lain. Jadi dia ada banyak mazhab. Ni lagi advance. Yang tu dia kata Isa anak Tuhan. Yang ni dia advance lagi. Tuhan tu siapa? Nampak tak? Di Allah ni bila dia nak perhatikan hamba dia, nak siasat hamba dia, jadi dia jelmakan diri dia dalam bentuk macam itulah, itu tanggapan dia. Jadi dia telah buat apa sekarang? Dia telah meletakkan kedudukan Allah tu rendah. Contohlah kalau macam pemimpin ni kan, jadi nak tengok rakyat dia hidup sebenarnya, dia nyamar jadi siapa? Dia orang biasa, dia pun lalu tengok keadaan rakyat dia. Oh macam ni. Macam tu ke Allah? Perlu ke Allah buat macam tu? Yelah, Khulafaur Rasyidin dia buat kan. Itu manusia. Sebab dia tak boleh dengar hakikat sebenar. Dia nak kena macam mana? Dia nak tahu kesusahan rakyat dia, dia kena. Kalau dia turun dalam baju dia, orang akan kau tak nampak kan? Tapi dia turun dalam keadaan baju rakyat juga. Jadi, faham? Jadi seolah dia anggap Allah ni macam tu juga ke? Jadi jelmaan Isa tu sebenarnya adalah penyamaran Tuhan. Boleh ke? Jadi ni satu kesesatan yang sangat-sangat dahsyat. Jadi dia telah rendah. Allah ni Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Maknanya apa, tak perlu pun nak sampai dekat kita dengar orang bisik sebelah pun tak dengar. Allah perlu ke macam tu? Tak. Bahkan Allah tahu zat yang ada dalam sampai macam tu. Kenapa perlu macam ni? Itu keyakinan-keyakinan sesat yang dah diterapkan kepada mereka ni. Inilah hawa nafsu. Jadi mereka salah faham tentang maksud ketuhanan yang sebenar ni, kesesatan dia. Sedangkan syirik besar ni. Ni syirik akbar. Sebab tu Allah kata apa? Syirik macam ni. Jadi kita kata Nabi Muhammad tu adalah Allah juga. Boleh tak? Tak boleh. Tengok apa ayat dia seterusnya. Sedangkan Nabi Isa ajak mereka untuk sembah siapa? Allah. Allah bukan makhluk. Dan boleh pula menyamar jadi makhluk sebagai makhluk. Itu dah lain, bukan? Tak ada campur tangan langsung. Kita makhluk, Allah pencipta, tak sama. Kan? Jadi itulah dia. Nabi, agama kita bawa bersih macam tu. Nak bersihkan hal tersebut, fahaman tu. Jadi, kemudian Allah kata apa? Innahu may yusyrik billah. Nampak? Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah dengan contoh macam ni, faqad harramallahu alaihil jannah. Maksudnya apa? Allah haramkan masuk syurga. Tapi mereka dakwa syurga milik siapa tadi? Sedangkan mereka diharamkan Allah masuk syurga. Maknanya apa? Kekal dalam. Jadi Nabi datang ni nak selamatkan dia ke nak rampas milik dia? Nak selamatkan dia, nak bagi dia betul-betul dia nak masuk syurga kan? Nabi memang nak bagi dia masuk syurga lah. Nabi bawa ni ajak dia betulkan. Nampak tak? Jadi itu yang berlaku lah pada masa ni. Jadi wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar, dan tempat tinggal mereka tu neraka, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada sebarang penolong pun yang boleh keluarkan mereka daripada keadaan tersebut. Jadi Allah ni laknat mereka bukan sebab apa? Sebab apa? Sebab mereka langgar perintah Allah. Mereka dah menyekutukan Tuhan. Ini laknat Allah yang besar dengan sesuatu yang lain. Jadi tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka mengabdikan diri
dalam keadaan apa dia? Orang-orang yang ikhlas lahu baginya. Nya ni rujuk pada Allah. Ad-dini. Dini ke dina? Mari apa? Dini ke dina ke dinu? Dina kan? Lahu dina. Maksudnya apa? Ketaatan akan ke din ni maknanya agama, maksudnya ketaatan. Jadi tidaklah mereka ni didakwah tu diajak untuk apa? Supaya membersihkan, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah, bukan kepada selain dia. Bukan kepada selain Allah. Jadi ini untuk ahli kitab. Untuk musyrikin pula, musyrikin pun sama juga. Apa pegangan musyrikin ni? Apa pegangan dia? Yang ini dia rasa dia orang yang terpilih. Dia ada Nabi. Musyrikin pula, apa pegangan dia? Pegangan dia adalah adat tradisi. Turun-temurun dah ini. Mana boleh? Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Itu pegangan dia. Beza pula. Yang ni tak. Ini dia kata, dia dapat kitab kan. Kami ni. Walaupun dia dah sesat, dia pertahankan juga. Yang ni pula, dari sudut lain. Nenek mau? Cuba tengok surah 5, 104. Ya. Turunan. Hampir sama tapi lain sikit. Sebab musyrikin ada kitab tak? Musyrikin tak ada kitab. Beza dia situ lah. Jadi dia hanya berpada ikut apa? Ikut turun-temurun yang dulu. 5104. Cuba. Muka surat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Bila diajak untuk apa? Ikutlah jalan Allah dan Rasul ni, jadi hamba Allah ni. Janganlah sembah berhala tu. Yang ada depan Kaabah tu. Kan? Salah satunya lah. Banyak lagi nak diperbetulkan. Tapi yang paling utama, nak keluarkan daripada apa? Syirik dulu. Itu paling mustahak. Tapi apa mereka kata? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka kata cukuplah apa yang wajadna. Wajadna mana apa? Wajadna ni bahasa kita sebut wujud lah. Apa yang dah wujud depan mata kami dah sejak zaman nenek moyang kami lagi. Apa pasal pula tiba-tiba tak betul pula? Pasal tiba-tiba nak ubah pula? Kan?
Ni yang bawa latar ni moyang saya tau. Kan? Dah lama dah. Kita lumur susu kat dia, contohlah kan. Banyak dah lama dah. Jadi benda ni bukan senang nak cabut. Banyak. Dulu pun kita kan. Tapi berjaya cabut sebab ada agama lah. Jadi jalan dia bila dapat wahyu dia mudah dah cabut. InsyaAllah lama-lama dia tanggal lah. Kalau tidak susah juga. Betul tak? Masuk hutan banyak macam-macam pantang larangnya. Kan? Pokok tu kena minta izin pokok lah. Betul tak? Macam-macam. Dan benda tu masih lagi ada sikit-sikit kan. Ada lagi bukan mudah nak buang sebab dia dah melekat habis dah lama. Dulu kita ni orang kata apa? Animisme. Betul tak? Kan? Macam tu. Jadi nak buang tu bukan mudah. Lepas tu kena ada dakwah. Kan? Jadi awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Adakah mereka nak juga pertahankan nenek moyang mereka ni sedangkan mereka tak mengetahui perkara sebenar, tak dapat wahyu, tak dapat ilmu masa ni. Wala yahtadun, dan mereka belum sampai hidayah pada mereka. Adakah nak ikut juga? Jadi kadang-kadang kenapa hawa nafsu itulah yang menyebabkan sukar nak ubah. Ada lagi tak ayat macam ni? Kita tengok surah 7. Surah 2 ayat 170. 170 pula. Muka surat berapa? Ayat atas sekali kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan bila didakwahkan kepada mereka, diajak untuk suruh mereka apa? Ittabi'u ma anzalallah. Ikutlah apa yang Allah turunkan ni. Apa yang Allah turunkan? Quran ni. Ikutlah Quran. Jom ikut ajaran ni. Dalam ni. Maksudnya kena belajar, ada proses dia. Apa mereka jawab? Qalu, mereka jawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami tetap nak ikut siapa? Apa yang alfaina apa pula? Jadi wajadna wujud kan, dah sedia wujud. Kami lain-lain ni dah wujud depan mata kami. Apa salah tiba-tiba tak betul pula? Yang ni alfaina apa? Al-lafa maknanya apa? Dah biasa. Al-lafa. So kalau orang yang kita nak biasakan kita sebut muallaf. Kenapa muallaf? Cina muallaf ke, orang baru masuk Islam kita sebut muallaf. Sebab apa? Muallaf maknanya yang nak dijinakkan, nak dibiasakan. Sebab dia baru dijanggal. Kita nak biasakan dia sampai dia dah okey. Tiba-tiba dia kena solat, dia kena puasa, tak biasa. Jadi disebut muallaf untuk dijinakkan. Jadi ni alfaina dah jinak dah dengan benda ni. Dah biasa sangat, dah lama dah. Sebab tu alfun maknanya 1000. Dah beribu tahun dah kami buat benda ni. Apa pasal tiba-tiba nak tak betul pula? Kamu tu datang berapa tahun dah? Kami dah 1000 tahun tahu benda ni berlaku. Tiba-tiba kamu yang datang entah mana baru berapa setahun jagung, nak betulkan kami? Pandai-pandai kan? Itulah hakikat ni. Inilah cabaran. Inilah cabaran dakwah. Ini cabaran yang Nabi hadapi. Dan kita pun sama juga. Dah lama dah ni rupanya ingatkan Quran ni kan. Buat jampi-jampi je selama ni. Itu pun ambil ayat tertentu saja.
Tak baca pun tak apalah. Yang penting ada kat rumah je, gerobok tu. Rumah tu dah selamat dia kata. Dulu percaya macam tu kan. Rupanya Quran kena baca, kena faham rupanya. Tak faham boleh dosa ni, bahaya. Tiba-tiba ada tak yang kata, takkanlah kan. Dia tak setuju dengan benda tu. Sebab apa? Benda tak biasa. Jadi benda ni bukan boleh sekali terus jadi. Nak ajak orang jom faham Quran betul-betul bukan mudah. Sebab dulu dah terbiasa tak faham ni. Betul tak? Ni belajar macam ni. Bila berlaku? Belajar tadabbur macam ni. Masa muda-muda dulu belajar tak? Jumpa tak? Tak ada. Bukan benda biasa. Betul tak? Jadi sekarang ni benda ni kita nak biasakan macam nak buat. Kena agresif macam Nabi ni. Tengok ni dakwah. Kalau kita duduk belajar lepas tu senyap je habis. Ada tak? Tak ada apa-apa lah. Cucu opah pergi mana tadi? Tak ada apa ni hal opah tak payah sibuk. Habislah. Opah nak masuk syurga seorang-seorang aja. Tak boleh lah macam tu, betul tak? Kita kena sampaikan dengan semangat, kena ajak. Tapi dia kata tak kita tengok TikTok pun. Tak apalah kan. Tengok ikut. Tapi tak maksudnya kita bagi kesedaran dia Quran penting. Gembur. Gembur maknanya kita gembur tanah tu bagi dulu tumbuh sikit-sikit. Jangan senyap langsung, jangan tak buat apa-apa. Kadar yang kita mampu. Hantar ke video ke ajadan dia. Buatlah apa-apa yang patut pun. Ajadan siap dah tulis dah. Minit berapa. Nak bagi orang. Kalau malas nak tengok full video pun tengoklah minit tu. Climax dia kat situ. Contohlah kan. Jadi bagi mudah orang. Jadi macam tu yang kita kena carilah cara macam mana. Allah bagi ilham macam-macam insya-Allah kalau kita semangat nak buat. Jadi Allah kata apa? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sama macam tadi juga. Adakah mereka tetap juga nak ikut membuta tuli ni? Macam ni. Walaupun dulu tak dapat ilmu, tak tahu dan tak dapat hidayah macam yang dah sampai macam sekarang. Jadi itu satu benda yang kita kena rasional fikir. Jadi inilah cabaran dua golongan jenis ni dulu ni. Dan dua ni wujud tak? Satu golongan yang rasa dia ni apa? Dah pandai. Kamu siapa nak ajar? Satu lagi golongannya dah lah cukuplah dah ada ni tak payahlah ubah. Macam mana tu? Jenis masyarakat macam ni. Macam mana nak ubah? Senang tak? Satu yang ni, dia rasa dia, kamu siapa? Kami yang atas, kami pandai kan ni. Satu lagi golongan yang apa? Ni dah biasa dah, dulu dah hidup macam ni, dah lah tak payah ubah, dia tak suka dah, dia tak boleh. Susah ni, macam mana nak ubah? Inilah cabaran yang dihadapi ni. Jadi, Nabi taklah ajak lain pun untuk apa dia? Ni, untuk jadi hamba Allah yang sempur, yang sebenar ni, ikhlas, bersih. Jadi ikhlas ni tadi sudah apa tadi? Daripada menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Bersih dari apa ni? Murni bersih dari kekotoran. Maksudnya kekotoran apa? Syirik. Kekotoran ni. Bid'ah ni. Kekotoran maksiat. Dan banyak ni. Dari sudut apa sebenarnya syirik ni? Syirik kepada apa tadi? Syirik kepada, tadi Nabi Isa syirik kepada apa? Allah dengan letakkan Nabi dia sendiri sebagai Allah. Lagi syirik dengan jin. Puja jin. Syirik dengan apa dia? Nafsu. Hawa nafsu. Dengan material. Kebendaan. Banyak maksud dia. Banyak. Malaikat pun ada disekutukan juga dengan Allah. Ada. Jadi itu semualah bentuk tu. Jadi datang agama kita nak bersihkan semua benda ni. Hunafa'a. Jadi hunafa ni kita sambung apa makna dia nanti. Hunafa. Jadi sampai sini dululah part 1 untuk ayat ni. Ayat ni panjang kan. Jadi inilah kedatangan Nabi. Jadi Nabi ni bukan nak jajah. Faham tak? Kita kalau orang datang, kenapa kita kena perangi dia? Sebab dia nak jajah kita punya mind dan juga barang kita, harta kita contoh. Nabi datang nak jajah ke? Tak, agama datang bukan nak jajah. Bahkan tak ada paksaan pun. Agama datang nak ubah minda dan nak betulkan yang salah saja. Bukan nak ambil hak-hak, tak rampas pun.
Tak rampas apa-apa pun. Sebab itulah ketika mana Umar Al-Khattab tawan apa? Rom kan? Sana. Ada ke dia ambil tak? Semua dia dengan yang sama juga. Tapi agama je berubah, diuruskan dengan lebih baik masa tu. Jadi Islam datang untuk membersihkan agenda ni, kesyirikan ni. Jadi daripada menjadi hamba siapa? Daripada menjadi hamba apa? Hamba kita kata kesimpulannya dunia lah, nafsu. Kepada menjadi hamba apa? Yalah, kepada menjadi hamba apa? Hamba Allah. Daripada jadi hamba dunia ni menjadi hamba Allah. Itulah tujuan agama kita. Tapi kalau agama datang, tengok-tengok penganut dia tu nampak macam belajar agama, tapi masih jadi hamba dunia. Maknanya benar ke tak benar? Agama yang sampai tu benar tak? Berpandukan wahyu ke tak sebenarnya? Mungkin tak. Tak sampai lah, maknanya dakwah tu tak betul. Kalau betul, akan berubah sebenarnya. InsyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Minggu depan